kesempatan kita hari ini, saya ingin mengupas ataupun ingin berkongsi berkaitan dengan perolehan PC sewa dan juga perkakasan ICT, khususnya bagi staf dan PTJ di bawah UiTM lah. Dan saya mohon sepanjang saya menyerahkan proses ini, jika ada mana-mana staf yang ingin bertanya, by right, please do not hesitate to raise up your hands ataupun cuba bertanya dalam chat box. InsyaAllah kita akan sama-sama berusaha untuk ke arah kebaikan warga UiTM. Alright, untuk slide kedua. Okay, kalau ikutkan inisiatif perolehan komputer sewa ni UiTM telah mulakan pada tahun 2007 lagi. Okey, UiTM telah melaksanakan proses perolehan ni sejak desktop ni sejak 2007 lagi. Kenapa dia buat benda ni adalah untuk menyediakan kemudahan komputer peribadi desktop lain kepada untuk kegunaan pentadbiran dan juga untuk proses PNP kepada UiTM seluruh Malaysia. Objektif ada 3. Satu, untuk memastikan keperluan komputer sewa mencukupi untuk kegunaan staf dan juga pelajar UiTM. Okey, sebelum ni proses untuk perolehan PC ni kita ada buat secara berlian terus lah. Jadi proses tu mungkin akan ambil masa panjang dan dia agak hektik juga sebab satu, kita kena fikir pembelian, maintenance dan juga satu lagi yang terakhir sekali adalah pelupusan. Jadi proses tu agak panjang. Jadi dengan adanya PC sewa ni, so PTJ hanya perlu fokus kepada proses perolehan dan juga dari segi pembayaran nantilah. Okey, yang kedua adalah untuk menyediakan perkhidmatan komputer desktop secara sewaan dengan teknologi yang tinggi, which is the current technology lah yang masa kita buat proses untuk sewaan. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangkan kos. Yang ini saya akan go into details dan share ada satu contoh di mana perolehan komputer ini dapat membantu untuk mengurangkan kos operasi. Alright. Okey, next slide. Di UiTM Selangor, khususnya di Puncak Alam ni, kalau kita ambil contoh, kami ni ada 6, lebih kurang ada 6 batch PC sewa. Okey, kalau ikutkan, ada 6 batch. Okey, jumlah PC sewaan sedia ada di UiTM Puncak Alam sahaja, ini tak termasuk dalam PTJ dekat UiTM, dekat UCS saja, di bawah PTJ UCS, ada sebanyak 379 unit. Okey, termasuk di makmal BDL lah, Big Data Lab. Okey, kalau tengok dalam sini, kita boleh pecahkan kepada 6 batch. 6 batch sewaan, 2 daripada PC Soft dan juga yang terbaru adalah pertukaran pada Jurico. Kalau ikutkan, untuk makluman semua, pertukaran ni baru saja selesai pada bulan 2 hari itu, itu pun tertunda sebab because of the global shortage untuk stok PC chip dan juga stok terhad lah untuk PC sewa. Dan untuk makluman juga kepada mereka yang berada di UCS ni, ada 2 batch sewaan yang akan tamat pada bulan 5 ini melibatkan 156 unit. Okey, kalau nak tengok nanti boleh tengok dekat batch nombor 1 dengan nombor 2 ni. Okey, kalau tengok dekat komputer masing-masing, cuba tengok nombor dia sama ke tidak. Kalau sama, which is mean kebarangkalian kalian besar, mungkin staff akan dapat PC baru pada bulan 5 ni lah. Alright. Okey. Ini adalah agihannya, kalau ikutkan, agihan PC sewa dekat UiTM Puncak Alam. Okey, kita berbalik kepada apa yang saya cakap tadi adalah kos sewaan versus kos perolehan aset belian. Okey, saya ambil contoh tadi, kenapa kita wujudkan ataupun kenapa kita jalankan inisiatif untuk PC sewa ni sebab kos. Okey, saya ambil contoh, satu PC sewa, sewaan yang terbaru ini iaitu sewaan melibatkan syarikat Jurico ni. Kalau ikutkan yang baru bermula pada Disember ni 2022, dia melibatkan sebanyak 18,991 unit. Ini info saya dapat daripada pihak Shah Alam. Harga sewaan seunit yang kita bayar kepada syarikat adalah sebanyak RM54. Satu PC yang kita sewa tu kita bayar sebanyak RM54 selama 48 bulan. Kalau ikutkan kita bayar ni untuk 48 bulan. Spesifikasi PC desktop yang dibagi tu, kalau ikutkan dia bagi untuk set Lenovo ThinkCentre ni, dia bagi 12 gen punya generation, 8GB of RAM, 512GB of M2 SSD, which is kalau ikutkan very sufficient untuk kita buat kerja-kerja kerja lah, memang tak ada masalah untuk dibuat. Okey, kos dia untuk satu PC sewaan ni adalah sebanyak, untuk kita ambil kira selama tempoh 48 bulan pada 48 bulan ni ada sebanyak RM2,592. Maknanya kita bayar sewaan sebanyak RM2,592 untuk 4 bulan. 4 tahun, minta maaf, 4 tahun. Okey. Cuba teka, berapa harga pasaran untuk komputer ni? Kalau ikutkan, harga pasaran untuk komputer ni adalah sebanyak RM3,299. Ini dah tolak daripada saving yang kita buatkan kalau kita beli secara online lah.
Okey, ini harga tak termasuk desktop. Tak termasuk monitor. Bayangkan kalau ikutkan, kalau UiTM invest ataupun kita bayar sewaan untuk, let's say kita memang betul syarikat boleh membekalkan sebanyak 18,991 unit PC ni kepada UiTM untuk 4 tahun, kita bayar sewa dalam 49 juta lebih kurang untuk 4 tahun. Okay, tapi kalau PTJ memang kalau tak ada inisiatif ni, let's say kita beli sendiri, harga pasaran untuk komputer ni, katakan sekarang 3,200 ni tak termasuk monitor. Katakan kita masuk monitor, kita ambil 400 lah, 3,000, kita ambil pukul rata 3,500 lah. Untuk 3,500 ni berbanding dengan 2,500 yang kita bayar ni, UiTM terpaksa mengeluarkan duit sebanyak 66 juta. Okay, 66 juta. Kalau ikutkan, kita dah save, UiTM dah save banyak dah kat sini, dekat dalam around 17 million dah untuk masa 4 tahun ni. Okay, that's why inisiatif ni dibuat oleh pihak UiTM. Alright. Setakat ni tak ada soalan kan? Ada soalan, tak ada siapa yang angkat tangan? Okay. Okay, kita pergi kepada siapa yang layak untuk mendapatkan PC sewa ni. Okay. Satunya, siapa yang layak untuk mendapat PC ni? Satu adalah staff akademik selain staf akademik selain yang berjawatan tetap. Okay, staf akademik selain berjawatan tetap, kumpulan PNP, pengusaha profesional selain berjawatan tetap. Okay, kumpulan pelaksana grade 17 hingga 40, okay, dan kumpulan pelaksana grade 1 hingga 16. Kat situ kalau you perasan saya letak asterisk. Kenapa? Sebab untuk kumpulan pelaksana grade 1 hingga 16 ni, kalau ikutkan dia punya proses adalah untuk guna sama, which is mungkin ada 2 orang, kita akan boleh dapat PTJ boleh provide sebanyak 1 set desktop lah untuk dia. Jika PTJ itu sendiri memang kalau memang ada keperluan untuk kumpulan staff ni grade 1 hingga 16 ni memang kena ada keperluan, dia ada satu desktop sendiri, PTJ boleh, okey, kita boleh mohon kepada kelulusan daripada JPPIT UiTM. Ada ruang untuk kita mohon. Okey. Alright. Okay. Siapa staf yang tak layak untuk menerima PC sewa ni? Kalau ikutkan sekarang ni, staf yang tak layak atau tidak layak untuk terima PC sewa ni adalah staf akademik berjawatan tetap, termasuk yang belum disahkan jawatan. Jadi kalau untuk academician memang layaklah untuk terima. Yang ni adalah staf yang tidak layak sebenarnya. Saya salah. Staf yang tidak layak untuk menerima PC sewa adalah staf akademik berjawatan tetap, termasuk yang belum disahkan jawatan. Okey, kedua adalah staf PNP selain berjawatan tetap. Okey, dan telah disahkan jawatan. Alright. Dan dia ada satu lagi kategori ketiga ni. Okey. Kalau ini saya open ini saya open, siapa-siapa yang boleh jawab. Sebenarnya kalau ikutkan ada dua kategori, tapi yang ni Zikri kita boleh bagi bonus kot for those yang boleh jawab ni. Nanti kita tengok siapa yang jawab yang paling cepat dekat dalam chat box tu. Kita boleh bagi dia ni kot voucher untuk Shopee ke? Boleh RM30 kita bagi Boleh. Alright. So okey, siapa-siapa yang boleh menjawab, dia ada sekarang kalau ikutkan dalam keliling pun memang ada 2 kategori je. Dia okey, staf akademik berjawatan tetap termasuk yang belum disahkan jawatan. Ini yang tak layak Kemudian staf PNP berjawatan tetap dan telah disahkan oleh telah disahkan jawatan. Dan ada satu lagi, siapa? Okey, jawab dekat chat box, nanti kami akan announce lah siapa yang paling cepat dan yang betul Alright. Okey. Untuk perolehan PC sewa ni kalau ikutkan tak ada yang jawab tu. Okey, tak apa, nanti kita respon tengok yang betul. Okey. Okey, perolehan PC sewa ni pula bagi makmal komputer dan bilik kuliah. Okey, dia sebenarnya kalau ikutkan dekat makmal ataupun bilik kuliah ni, dia kena mengikut nisbah. Okey, mengikut nisbah komputer nisbah dengan pelajar yang telah ditetapkan, yang ni berdasarkan kelulusan eksekutif MU bilangan 23 tahun 2017. Okey, dia ada 2 kategori. Untuk gurusan SNT, Sains dan Teknologi, satu komputer nisbah pelajar dah 15. Okey, satu komputer nisbah pelajar dah 15. Dan untuk gurusan Sains Sosial dan Sains Polisi ni, nisbah dia adalah satu komputer dengan bernisbah untuk 20 orang pelajar lah. Nisbah ni kena faham sebab kadang-kadang bila kita apply, kita mohon balik ke JPPIT tu ataupun mohon balik kepada proses tu, dia akan tolak terus, dia akan tengok balik senarai tu. Okey.
Okey, ini pun di agihan ni pun akan mengikut kesesuaian kemudahan infrastruktur yang ada, contohnya soket, elektrik, rangkaian dan lain-lain. Okey. Okey, sekarang ni tiada agihan komputer sewaan diberikan kepada bilik kuliah. Bermakna kalau kita apply, kita mohon untuk dapatkan agihan bilik komputer tu kat bilik kuliah, memang sekarang ni memang kita tak dapatlah. Okey, memang tak layak. Alright. Next. Okey. Proses kita nak cerita macam mana sekarang ni proses permohonan perolehan PC sewa ni macam mana. Let's say sekarang PTJ memang dia nak mohon komputer sewa ataupun memang ada staff di PTJ, staff baru atau staff baru bertukar ni dia nak mohon untuk dapatkan PC sewa. First thing first, memang kita ataupun PTJ itself dia kena emailkan kepada pengurusan komputer sewa. Okey, dia kena emailkan kepada pengurusan komputer sewa Jabatan Infrastruktur Kat Shah Alam berkaitan maklumat permohonan baru. Okey, yang kena kepilkan sekali adalah nama PTJ, of course lah nama PTJ dan cawangan. Kemudian jumlah, kita kena mention dekat dalam situ jumlah yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah nyatakan berapa kegunaan untuk siapa, pentadbiran ke, makmal ke, pita ke dan lain-lain. Okey, untuk seterusnya, kemudian selepas kita emailkan kepada pengurusan komputer sewa, kita kena email hantar permohonan kepada jawatan kuasa JPPIT. Yang ni dekat Shah Alam Yang ni kena kemukakan permohonan dengan melampirkan dia kena ada 3 dokumen. 3 dokumen ni penting untuk dapat kelulusan Satu, surat iringan. Of course bila kita nak mohon kepada JK JPPIT ni kita kena buat surat iringan. Kedua, borang jawatan kuasa penilaian projek dan ICT dan elektronik, borang JPPIT PIN nombor 2 2021. Dan ketiga adalah lampiran agihan komputer sewaan. Contohnya dekat masa kita mohon tu, kita kena make sure kita letak terus siapa nama pengguna, siapa custodian dia, grade jawatan dan juga lokasi. Semua permohonan ni kalau ikutkan memang perlu dapatkan kelulusan JPIT lah. Okey. Seterusnya, selepas ni selesainya ni bila dah dapat surat daripada kelulusan daripada JPPIT, baru PTJ itu sendiri boleh mohon untuk membuat perancangan perolehan di dalam EP+. Okey, walau bagaimanapun kalau ikutkan bila kita buat benda ni, bila kita buat ni, dia sebenarnya bergantung kepada jumlah bekalan komputer yang ada ataupun baki komputer sewaan mengikut tender semasa. Sebagai ambil contoh kita ambil contoh sewaan terkini UiTM sekarang ni dengan syarikat Juriko ni adalah sebanyak 18,991. Kalau ikutkan jumlah ini adalah hasil daripada analisa yang telah dibuat oleh unit pengurusan komputer sewa. Jadi masa PTJ buat permohonan kepada pengurusan ni, dia akan semak sama ada baki tu mencukupi tak. Kalau cukup, baru dia akan selitkan permohonan ni dalam kontrak semasa. Kalau tak cukup memang tak boleh lah. Memang kita tunggu agihan yang seterusnya. Okey. Okey, next. Bila kita bercakap pasal PC sewa ni, ada satu lagi elemen yang penting di dalam pengurusan PC sewa ni adalah pegawai liaison. Pegawai liaison ni adalah pegawai yang dilantik oleh PTJ dia. Okey, kalau ikutkan pegawai liaison ni dia ada 5 fungsi 5 fungsi yang perlu dilakukan lah bila dia seorang pegawai tu mendapat lantikan, dia kena buatlah 5 fungsi ni. Okey, yang pertama adalah untuk menguruskan permohonan sewaan di PTJ. Bila kita sebut permohonan dari PTJ ni, contoh katakan satu PTJ tu dia baru terima 2 orang staf baru ataupun ada staf berpencen dan ada dapat staf baru ataupun staf baru bertukar ke dalam PTJ. Barat kalau ikutkan memang ada sewaan dekat tempat dia. Jadi PTJ itself dia perlu beritahu kepada pegawai liaison ni untuk membuat permohonan komputer sewaan ni mengikut tata cara yang tadi yang telah saya mention tadi. Okey. Nah, sebab tu kalau boleh saya ingin berkongsilah kepada semua PTJ, kalau memang PTJ memang kena ada perancangan lah. Kalau ikutkan dalam tahun tu jika dah tahu memang ada staf berpencen dan memang ada dapat staf baru, maklumkan awal kepada pegawai liaison ni supaya kita boleh dapat buat tata cara atau buat proses yang awal. Sebab saya difahamkan bahawa bila nak dapat sewaan tu memang agak lambat sikit lah. Okey. Alright. Yang kedua adalah untuk menguruskan agihan, bayaran, sewaan bulanan dan inventory. Kita kena buat inventory Okey, saya ambil contoh.
dekat unit kami, terdapat macam saya cakap tadi, kita terdapat 6 batch sewaan. Jadi setiap bulan, staf saya perlu membuat 6 kali. Setiap bulan memang 6 kali kena buat ziaratan untuk pembayaran. Jadi untuk pegawai Lizon, saya mohon PTJ, dekat PTJ, mohon untuk making sure that you kena cakna setiap bulan memang kena buat ni. Takut terlambat nanti. Okey. Yang ketiga adalah pemantauan. Perkhidmatan syarikat yang membekalkan komputer sewaan kepada PTJ melalui proses pembaikan. Ini kalau macam ada kerosakan dan juga penyelenggaraan berkala lah. Okey, yang ini saya akan sentuh. Jadi berkaitan dengan proses pembaikan ni, saya nak sentuh sikit. Jika ada kerosakan pada PC sewa sedia ada, okey, sekarang ni macam you boleh dapat PC sewa, staff pegawai pun dapat PC sewa. Okey, aduan telah dibuat tapi tidak, let's say kita dah buat aduan tapi pihak syarikat tidak mengambil tindakan terhadap aduan tersebut, maksudnya dia memang tak buat apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ikutkan by right, by procedure, UiTM kita ni berhak untuk buat potongan. Contohnya macam kesewaan kita bayar bulan-bulan sebanyak RM54 tu, kalau aduan tu memang tak diambil tindakan, kita boleh buat pemotongan terhadap fees yang kita bayar sebenarnya. Okey? Cumanya dia memang ada calculation lah macam mana dia dari segi pembayaran. Cumanya saya nak tekan kat sini bahawa kita sebenarnya ada hak untuk mendapatkan perkhidmatan terbaik untuk daripada pihak syarikat. Cumanya kadang-kadang saluran aduan tu yang buat tak betul. Macam mana? Nanti next slide nanti saya akan terangkan. Okey. Kemudian untuk penyelenggaraan berkala ni, kalau kita pernah ingat sebelum ni sewaan komputer kita ada sebanyak RM60. Awal-awal dulu RM60, kemudian dia varies, bertukar, ada 58, 56 dan the latest one is RM54. Tahu tak kenapa dia punya harga berbeza? Satu, of course lah sebab mungkin kita syarikat mendapat banyak sewaan. Kedua adalah portion ataupun untuk proses penyelenggaraan berkala tu sebelum ni memang ada saya maklumkan kepada semua, sebelum ni memang ada dekat sewaan yang lama-lama memang pihak syarikat perlu membuat penyelenggaraan berkala kepada PC sewa tu lah. Saya sebanyak 2 kali setahun. Tapi untuk sewaan terbaru ni memang tak ada penyelenggaraan berkala. Okey? Alright. Next adalah untuk menguruskan pertukaran lokasi dan juga nama pengguna bagi PC sewaan. Jadi pegawai Lizon ni dia kena menguruskan proses pertukaran lokasi dan nama pengguna. Macam ada staf bertukar ataupun staf yang pencen. Jadi pertukaran nama tu memang yang akan diuruskan oleh pegawai Lizon. Okey, dan proses lain lah yang melibatkan komputer sewaan mengikut kontrak. Alright. Jadi next. Okey, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan penyelenggaraan PC sewa. Ini khusus dekat Munsha Alam Kalau mungkin dekat PTJ lain, kalau memang dah ada buat dan that's good. Kalau dekat Munsha Alam ni, okey, kalau ikutkan bermula pada tahun 2023 ni, Bahagian Eksekutif Munsha Alam telah menetapkan bahawa insya-Allah kami akan buat penyelenggaraan. Bermakna setiap PC sewa di bawah PTJ UCS, kami akan buat penyelenggaraan sebanyak 2 kali dalam tempoh setahun. 2 kali Okey. Yang ni pun memang kami dah tetapkan sebagai KPI untuk unit saya lah. At least maintenance have to be done twice a year. Okay, target kami dalam 80%. Itulah mungkin ada juga staff yang geram dekat Ejen Nizam dia baru masuk macam-macam tak dibuat. Tapi itulah memang kita punya part of kita punya servis kepada UiTM. Okay, yang kedua, setiap custodian masa bila kita buat penyelenggaraan nanti, setiap custodian tu perlu dia kena sign lah. Macam kita akan bagi checklist kepada custodian untuk semak apa yang telah dibuat untuk oleh staff lah. Okay. Kemudian nanti you kena sign lah untuk borang tu. Dan the last one ni, pada masa sama pegawai kami ni akan menerangkan tata cara ataupun best practices yang boleh mengoptimumkan penggunaan perkakasan IT yang ada dekat UiTM ni. Okey, yang sebenarnya ni yang kali ikutkan untuk perkara ketiga ni memang add-on value lah. Okey, yang dia ada kaitan dengan ICT awareness sebenarnya. Yang akan dibuat oleh bahagian instruktur sebab kami cuba terangkan kepada staff. Sebagai contoh, kami nak ajar. Kita akan ajar macam mana cara nak update komputer kalau PC slow. First thing apa nak buat bila komputer slow? Okay? Call siapa sepatutnya? Okay? Dan staff kami akan staff ajar macam mana nak handle. Jadi kalau staff kami datang tu, make sure kalau boleh tanyalah. Kalau apa persoalan berkenaan ICT tu, tanyalah. Okay? Kalau selepas bulan puasa ni, sediakanlah diorang karipap ke, kuih seri muka ke, whatever. InsyaAllah nanti laju dia diorang buat kerja. Alright? Okay.
Ini adalah jadual, tentatif jadual yang kami buat. Okey, kalau ikutkan kami dah backlog sikit dekat bulan Januari, Februari sebab masa tu memang kami ada dalam proses untuk penukaran PC sewa. So basically my plan, kami punya plan dekat unit operasi ini kita akan bermula pada bulan Mei nanti selepas raya. Kita akan buat untuk sesi pertama untuk maintenance. Alright? Okey. Tak ada soalan tak ada yang angkat tangan Zikri? Okey. Okey, kita pergi ke next slide ni adalah berkaitan dengan pengurusan aduan yang berkaitan dengan PC sewa. Yang ni, okey, saya faham kebanyakan user ni bila dia ada masalah, biasa dia akan call lah tanya masalah, tanya kami apa isu dia, akan explain isu apa semua tu kan. Jadi apa yang kita buat sekarang ni adalah sekarang ni kalau ikutkan cara yang sebetulnya untuk buat aduan ni, kadang-kadang kita akan terima aduan banyak, most of the time bila kita terima aduan, user akan buat dekat aduan ICT. Yang ni untuk PC sewa sebenarnya kalau ikutkan aduan berkenaan PC sewa ni betul dibuat dekat dalam Unix, tapi sebenarnya di dalam menu, sub menu di dalam Unix. Okay, first thing first kalau ikutkan first thing first kalau ikutkan untuk nak login ni, of course you kena login ke dalam SSO lah. Kita masuk dalam SSO punya unit ni, kemudian dia ada dua sub menu kat situ. Satu, jika ada permohonan pertukaran lokasi, contohnya pegawai tu telah bertukar daripada level atas ke level bawah. Contoh ada bangunan 2 tingkat, you berubah daripada tingkat atas ke tingkat bawah. Kalau ikutkan, kita tak boleh angkat tau. Sebenarnya kalau ikutkan PC tu memang dah ada location, exact location, you tak boleh angkat ataupun you tak boleh ubah lokasi dia. Jadi kita kena panggil pihak syarikat untuk ubah dia punya lokasi, tempat dia kat mana. Jadi untuk permohonan perubahan lokasi tu, kita kena mohon melalui dekat dalam unit lah. Mohon dekat, bila login ke dalam unit tu, pergi ke menu change rental, kemudian pergi ke change rental application, this one. Okay, alright. Berkaitan dengan kerosakan pula, masuk balik, pergi ke dalam menu aduan ICT tu, pergi ke menu VMS and then pergi ke new aduan VMS. Alright. Cik Zikri, saya stop sekejap. Saya sharekan dia punya slide, boleh? Saya tunjukkan demo macam mana nak pergi ke menu tu. Alright, yang ni boleh nampak ke? Boleh. Boleh nampak Okey, boleh nampak sistem Unix kan? Okey, first thing first. Unix tak boleh masuk ni mestinya. Unix tak boleh masuk? Ada problem DB. Saya baru try ni tadi. Oh ya ke? Alamak. Oh. Kan keluar error ni. Alright. Okay. Ada isu kot dengan unit ni. Tak apalah. So tadi saya dah explain juga. By right, kalau ikutkan. Saya tutup tadi. Okey, minta maaf memang ada sedikit isu dekat Unix. Jadi kalau ikutkan memang saya nak tunjukkan tata cara macam mana kita nak pergi ke arah ke menu-menu tu. Satu menu yang saya nak tekankan tadi adalah menu berkaitan dekat masa kita buat aduan kerosakan tu. Sebenarnya kalau ikutkan, minta maaf, wrong slides. Sorry. Kalau ikutkan, masa kita buat aduan tu memang ada menu khas untuk buat aduan macam monitor ke, kerosakan apa, operating system apa semua. Yang tu memang saya nak tekankan lah. Sebab kadang-kadang ramai orang yang salah menu masa dia masukkan tu. Okay. Alright. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Okay. We go next. Salam. Saya. Boleh tengok dekat chat tu ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan kejap ya.
Daripada Nur Azlin ni, bila mohon Oh, pertukaran okey. lokasi. Yes, memang kalau ikutkan memang ada melibatkan kos. Tapi kos dia agak ni, cuma di kos tu bergantung pada lokasi sebenarnya. Kita bergantung pada lokasi. Kalau lokasi jauh biasanya contoh macam pengalaman kami bila kami bertukar lokasi daripada Shah Alam ke N-Stack dulu, memang akan ada kos lah. Memang akan ada kos untuk pertukaran tu. Tapi kalau bertukar dekat kawasan yang sama, biasanya syarikat akan cas lah. It depends on lokasi itu sendiri. Okay. Okey, Encik Azlin pun tanya semasa penyelenggaraan kita akan buat apa. Okey, masa ni nanti kalau sempat nanti saya akan sharekan dia punya checklist tu. Okey, kita akan sharekan checklist tu apa benda yang kita buat. Biasanya kita akan tengok startup menu, boot menu, kemudian kita tengok masa run program tu, masa PC kita berjalan tu apa program yang tengah running. Okey, dan lagi satu tips lah mungkin yang ini kita boleh share nanti kalau ikutkan. Kita sebenarnya boleh tengok kadang-kadang PC kita hang because of apa. Kenapa? Kita boleh tengok sebenarnya dekat task manager tu, kalau kita buka PC punya task manager, sebenarnya kita tengok apa yang tengah berlaku. Kadang-kadang memory penuh, kita tak buat apa-apa, memory penuh. Kita tak buat apa-apa, tiba-tiba disk kita 100% usage. Sebab apa? Kadang-kadang Windows ni dia ada background punya updates yang dia tak tunjuk kat korang. Cumanya benda tu memang ada. That's why kalau boleh ini pengalaman kami lah bila kita time-time memang ada program, masa tu lah PC kita tengah update apa semua. That's why kalau boleh benda tu kita buat sebelum ataupun kita onkan komputer kita awal sebelum kalau ada event. Alright. Okey, memang saya perasan memang ada problem dekat DB lah ya. Alright. Kita go next boleh Zikri? Boleh. Okey, tadi kita sentuh berkaitan dengan geran perolehan PC sewa, yang the other one is berkaitan dengan geran perkakasan ICT. Okey, sekejap ya. Okey, kalau ikutkan untuk geran perkakasan ICT ni, kalau ikutkan macam tadi untuk PC sewa dia bermula pada tahun 2007. Tapi untuk geran perkakasan ICT ni dia bermula pada tahun 2014. Okey, asalnya value grant tu yang diberikan kepada staf yang layak adalah sebanyak 1,500 tapi mengambil masa selama 4 tahun. Maksud dia punya sepanjang tempoh 4 tahun tu nilai grant adalah sebanyak 1,500. Okey, tapi pada tahun 2017 dia dah revise balik berdasarkan perkeliling ICT bilangan 1 tahun 2017. Okey, harga amount tu telah dinaikkan daripada 1,500 kepada 2,000. Okey, tapi cumanya tempoh masa untuk dia punya grant tu adalah dipanjangkan daripada 4 tahun kepada 5 tahun. Okey. Kemudian bermula pada tahun 2019, pembelian grant ni dibuat secara beli dulu kemudian kita tuntut. Okey, kita beli dulu kemudian kita tuntut. Jadi permohonan ni kalau ikutkan kita boleh buat melalui unit sah. Jadi dekat sini sebenarnya tujuan kenapa saya nak kami dekat bahagian infrastruktur ni ingin membuat hebahan berkenaan dengan grant ni, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan satu perkeliling Net Chancellor pada tahun bilangan 14 pada tahun 2022. Ini ada berkaitan dengan strategi bajet universiti. Okey, ada 4 perkara yang di-highlightkan kat sini berkenaan dengan komputer sewa sebenarnya. Satu, semua staf akademik mengambil geran perkakasan. Bermakna memang tak boleh dah staf akademik untuk mohon untuk dapatkan PC sewa. Okey, yang berstatus tetap dan juga yang ataupun yang bersah jawatan. Okey, kedua, yang ni sikit, okey. Penarikan komputer sewa daripada staf akademik yang memegang jawatan pentadbir akademik. Jadi for those yang saya ambil contoh macam dekan, timbalan dekan ataupun KPP yang kita sebelum ni mungkin kita providekan PC sewa. Jadi selepas ni jika tempoh Tumpah dengan aku baru je. okey. Jadi kalau tempoh tu hampir tamat, jadi maksudnya memang lepas ni memang kita tak boleh nak provide dah grant PC sewa kepada staf akademik yang memegang jawatan pentadbir ni. Okey. Yang ketiga, semua bilik kuliah macam saya cakap tadi, semua bilik kuliah tidak lagi akan dibekalkan dengan PC sewa. So bermakna pensyarah ataupun staf yang ingin menggunakan bilik kuliah untuk mengajar ke apa, they have to bring their own laptop lah. Okey. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan staf pentadbiran, golongan PMP diwajibkan. Okey. Golongan PMP grade 41 ke atas ni diwajibkan, sekali lagi saya cakap diwajibkan untuk menggunakan geran perkakasan ICT. Bermakna lepas ni memang tak ada dah. Okey, saya want desktop kepada PNP 41. Alright.
Staff yang layak, saya ingin sekali lagi, staff yang layak untuk menerima grant adalah tadi, macam saya cakap tadi, staff akademik, tapi dengan syarat, dia ada 3 syarat, grade 41 ke atas, okay, berjawatan tetap, dan ataupun yang belum sah jawatan pun, bagi akademik ni memang dia layak untuk apply for grant. Okay, dan lagi satu, dia telah mendapatkan kelulusan daripada ketua PJJ lah. Okay, untuk staff PNP, profesional dan akademik, pentadbir, grade 41 ke atas, dan berjawatan tetap, okey, dan telah sah jawatan. Okey, for those yang berjawatan tetap tapi belum disahkan jawatan, yang inilah yang kami tengah usahakan. Saya rasa memang kalau ikutkan pembincangan sebelum ni, kami tengah usahakan supaya mereka ni pun layak untuk mendapatkan grant lah. So, kalau ikutkan daripada perkeliling ataupun garis panduan sedia ada, memang staff ni yang walaupun dia tetap tapi belum sah jawatan, dia kena menggunakan visa sewa. Okey, dan satu lagi memang kena dapatkan kelulusan daripada ketua PTJ lah. Alright. Okey. Ada yang nak bertanya ke tu? Saya. Apa dia? Ada yang kat tangan tu? Okey, silakan. Sabar kat tadi. Mungkin dia tertekan juga. Okey, tak apa. Okey, Kalau dia teruskan. tanya nanti ni beritahu ya. Hmm. Okey, untuk proses proses macam mana kita nak mohon pembelian perkarasan ni, first thing tadi, bila staff tadi katakan memang dia layak untuk untuk mohon pembelian perkarasan peralatan ICT ni, first thing first dia kena buat permohonan. Permohonan ni pun melalui UNIS, tapi bukan dalam menu aduan, dalam sub menu modul ataupun dalam UNIS. Okey, masuk ke dalam UNIS, kita buat permohonan ke dalam tu. Okey, kemudian pegawai liaison dekat setiap PJJ itu sendiri, dia akan membuat semakan. Okey, semakan macam mana ni? Satu, kalau tak ada komputer sewa, kalau pemohon memang tak ada komputer sewa yang disediakan ataupun memang akan tamat, dan pegawai liaison boleh approvekan. Okey, ataupun memang kalau dia tengok dalam senarai pemohon tu memang ada komputer sewa. Jadi bila disemak balik, berapa baki dia? Kalau melebihi 3 bulan, pegawai liaison tu kena buat agihan. Agihan bermakna dia kena allocatekan PC yang diberikan kepada staff tadi, yang pemohon tadi kepada siapa. Okey, kalau tak boleh buat agihan, then tak boleh approve sebenarnya. Okey, bermakna kalau macam, let's say macam komputer kita ada, tapi kita tak tahu tak boleh buat agihan, tapi kalau ikutkan memang tak boleh nak approve. Okey, kalau boleh buat agihan, bermakna pegawai liaison tu boleh semak dan approvekan permohonan tadi. Jadi, bila staff mohon sampai kat pegawai liaison semak, kemudian dia check, okey, approve. Dan permohonan tu akan pergi ke ketua PJJ. In our case, kalau macam dekat UCS ni, dia akan pergi kepada rektor lah. Rektor yang akan luluskan. Kemudian, let's say rektor luluskan. Jadi, apa yang pemohon buat, bila by the time rektor luluskan, dia akan dapat notification through email. Jadi, apa yang dia buat, dia boleh beli dah. Maksudnya, dia boleh beli dah komputer tu. Okay? Tapi dia ada tempoh. Bermakna, let's say katakan kelulusan ni pada 1/1, sebagai saya ambil contoh, rektor luluskan 1/1/2023. Jadi, you have about 3 months dia punya time tu untuk beli komputer. Okay, dalam masa tempoh 3 bulan tu belilah. Beli, bila dah beli, resit tu nanti, okay, selain daripada kita nak simpan untuk income tax later, you kena uploadkan resit tu ke dalam sistem UNIS. Okay, upload dalam sistem UNIS, kemudian nanti bila dah upload, nanti notification tu akan sampai kepada pihak bendahari zon 6 dekat Shah Alam. Dia akan semak balik. Resit ni dengan kelulusan within tempoh yang betul tak? Okay, tempoh. Saya ambil contoh ada setengah kes, staff ni dia dah beli laptop dulu. Baru dia apply, kemudian baru baru dia mohon, baru dapat kelulusan ketua PJ. Bendahari tak luluskan. Okay, maksudnya jangan beli dulu, kemudian baru mohon. Tak boleh. Sepatutnya memang kena tunggu dapatkan kelulusan, within that period of time, 3 bulan tu, baru beli. Let's say, katakan dalam masa 3 bulan tu, memang tiba-tiba memang tak sempat lah, sibuk dengan kerja apa semua kan. Dalam masa 3 bulan tak sempat. Jadi, permohonan tu kalau ikutkan memang dah void tau. Bermakna, pemohon tu kena mohon sekali lagi. Okay, kena mohon sekali lagi untuk dapatkan kelulusan balik. Jadi kalau boleh jangan beli selepas habis. Maksudnya memang you dah mohon selama 3 bulan tapi tak buat pembelian dalam masa 3 bulan tu, therefore kena patah balik pada ribut balik Okey. Cik Nizam, Jadi, ada soalan ni. Okey. Ada 2 soalan ni terkumpul ni. Nak jawab dulu ke? Boleh, siap. Berkenaan dengan ni ke? Sebelum soalan yang pertama ni, apakah kesan terhadap OS jika tidak melakukan Windows update ke 22H2 version?
Okey, next itu saya akan jawab later, boleh? Satu lagi, ada Okey. tak berkenaan dengan PC Yang geran? berkenaan PC ni ada, saya ingin bertanya daripada Farah Huda, berkenaan PC CWAN yang bermasalah dan pihak vendor telah pun membuat re-image ataupun format kepada PC tersebut. Apakah tanggungjawab untuk rename PC mengikut standard ATM dan mengemaskan antivirus FCQ perlu dilakukan oleh vendor ataupun pihak ICT? Okey, yang tu pihak ICT. That one part tu memang ke pihak ICT. Sebab itu memang jatuh di bawah skop kami, pihak ICT. Okey. Kemudian ada lagi Oh, ni. Ada pemohon tanya saya, ada perancangan kan untuk tukar untuk kadar nilaian geran tu dinaikkan kerana nilai semasa sudah tak relevan memandangkan peningkatan harga barang dan teknologi up to date. Okey, faham. Yang tu saya akan jawab untuk next slide nanti. Alright. Memang satu slide untuk yang jawab tu lah. Okey, boleh. Okey. Okey, kita pergi ke soalan tadi lah, sebenarnya interesting juga. Okey. Kita balik pada jumlah geran tadi sebenarnya. 2,000 untuk 5 tahun. Apa device yang kita boleh buat dapat sebenarnya? Cuba kalau ikutkan untuk jumlah 2,000 tu tak besar. Tak terlalu besar. Okey. Dan kebanyakan staff memang kena buat tambahan. Memang kalau ikutkan memang kita kena buat tambah sikit lah. Okey. Tapi kalau kita bijak, maksudnya kalau kita boleh try to optimize dengan apa yang kita dapat 2,000 tu sebenarnya. Okey, saya ambil contoh lah. Ini contoh-contoh yang semalam baru saya browse, saya cari. Apa kita boleh dapat dalam harga 2,000 ni? Okey. Kita tengok. Saya buat dari segi roughly lah. Apa peralatan ataupun device. Oh, sebelum tu, saya nak maklumkan juga, sebelum terlupa, untuk perolehan permohonan perkakasan ICT ni, kita hanya boleh beli laptop dan tablet. Desktop tak boleh. Dulu boleh, tapi sekarang tak boleh dah. Bermakna untuk perolehan perkakasan ICT ni, kita boleh beli laptop dan juga tablet saja. Okey, jadi semalam sebelum tunggu buka tu memang tengok wife saya masak apa semua, memang saya cari benda ni. Jadi memang hot from oven lah. Jadi kalau ikutkan dalam harga 2,000 hingga 2,500 ni, apa yang kita boleh dapat? Satu, kita boleh dapat ni lah. Dell ni semalam saya tengok harga dia dalam RM2,099. Okey, Inspiron ni, Ryzen 5. Dulu orang takut nak pakai Ryzen ni, panas saja Izam, apalah memang cepat overheat dah. Itu dulu. Sekarang ni banyak dah belajar. Ryzen AMD dah banyak belajar daripada kesilapan. Okay, kita jangan tengok benda-benda kesilapan lepas ni. Kita move forward. Okay, dia bagi 8GB RAM. Okay, ini tips juga untuk kepada orang yang biasa buat kerja. Yang ni saya tak pergi ke arah hardcore macam orang yang buat heavy editing apa semua. Untuk daily usage, bila orang pakai komputer apa semua kan, RAM yang kalau boleh untuk the next 5 years minimum kena cari 8GB. Okay, minimum 8GB. 8GB, and kalau boleh, kalau dapat dalam ujian ni punya bajet, carilah 16GB. Okay. Okey, lagi satu berkenaan dengan hard disk lah. Hard disk pun kalau boleh carilah. Saya rasa sekarang ni kebanyakan laptop memang dah pakai SSD lah. Okey, ada setengah laptop sekarang ni bila let's say you katakan you baru beli, bukan baru lah, maksudnya mungkin beli pada 2 atau 3 tahun lepas, yang masih menggunakan hard disk, saya cadangkan pergilah kedai ataupun mungkin lepas ni boleh berhubung dengan staff kami dekat bahagian persekutuan ni untuk kami bagi sikit nasihat dari segi macam mana kalau boleh tukar kepada SSD. InsyaAllah nanti you akan rasa, ya Allah, lajunya komputer saya ni. InsyaAllah memang itu memang ni lah. Sebab kadang-kadang memang beza antara penggunaan hard disk dengan SSD ni. Alright? Okay, kita pergi ke next ni. Apa yang kita boleh dapat within range harga 2,000. Okay, yang ni you kena top up dalam 300 you boleh dapat Honor punya MagicBook. Okay, Honor ni sebenarnya adalah laptop ataupun dia sama company dengan Huawei sebenarnya. Jadi kalau ikutkan by design apa semua sama. Pun Ryzen juga 8GB. Okay, dah dapat free backpack lah. Okay. Kemudian, okay, yang nak catchy sikit bila meeting, boleh lipat-lipat laptop, boleh ada touch screen, kemudian nak ada pen apa semua. Dalam harga 2,248, you boleh dapatkan Asus VivoBook. Yang ni flip. Laptop ni boleh flip. Macam tiba-tiba masuk meeting, nak extend, patahkan kita laptop, dan this one, ya, boleh buat lah. Dan dia ada pen, dia boleh pen support, which is, kali kan memang laptop ni memang touch screen. Okay, next. Kita boleh dapatkan Samsung Galaxy Tab lah. Sebab saya perasan notice ramai juga peserta masa saya berada dekat Dengkin ni, dia memang pakai laptop sebagai dia punya medium untuk dia mengajar. Okay, cuma nanti kalau laptop memang kena equip dengan keyboard. Okay, keyboard dan juga mungkin kena ada additional accessory, adapter untuk sambung daripada laptop ni kepada, kalau you pakai projector kena pakai ni lah, sama ada VGA ataupun HDMI punya adapter. Okay, the last one. Dengan harga 2,000 ni, yang ni kurang daripada 2,000 ni, you boleh dapatkan iPad lah. Okay. Okay, iPad ni, kalau korang iPad yang baru ni, harga dia dalam 2,000 lebih. Kalau you perasan dekat retail price, harga dia 2,000 lebih. Tapi, okay, ini tips lah juga.
kita ni dalam UiTM, which is kita dalam education punya industri, sebenarnya kalau kita apply untuk education prize memang dapat. Okay, setiap staff ataupun student di UiTM ni sebenarnya kalau kita beli iPad ataupun satu lagi saya perasan dekat Lenovo, memang kita boleh dapat education prize. Mana harga dia memang akan kurang tau. Setengah device tu macam laptop, macam saya ambil contoh iMac ataupun MacBook, harga dalam 4,000 lebih kalau ikutkan sebelum ni. You boleh dapat bawah daripada 4,000, 3,900 lebih. Sebab memang ada portion untuk education tu. Dan macam iPad pun sama. Okay. So kalau boleh, memanglah harga ni memang kita boleh tengok lah sebenarnya kita boleh dapat dalam harga 2,000 ni. Dan kalau, okay, ini pengalaman juga. Okay, pengalaman saya lah. Bila kadang-kadang bila kawan ataupun staff lah tanya, Cik Izam, saya nak laptop saya nak laptop yang memang laju. Dia kata, okay, laju. Okay, kalau boleh memang saya nak buka, sebelum buka memang dia dah keluar dah. Mesti laju lah dia nak kan. Okay, kita tanya tu kerja apa kerja nak buat di SPF semua. Okay, berapa bajet? Dia kata, saya nak bawah 2,000. Kita diam je lah. Masa kita faham, dia nak laju, tapi pada masa sama kita nak optimiskan harga. Tapi untuk kami kena tahu juga apa kegunaan laptop tu untuk kerja apa. Contoh kalau macam buat editing ke, dengan untuk editing, boleh pakai laptop macam dalam harga 2,000 tu, tapi agak sukar sikit lah, agak slow sikit lah. Okay, satu lagi option, let's say kalau macam untuk pembelian perkakasan ni, kita boleh opt juga kalau kita nak beli yang refurbish. Tapi memang harus ingat, refurbish punya ni memang kalau ikutkan kena cari yang proper lah, betul-betul. Contohnya macam kita ada Surface banyak lah yang refurbish, tapi kena make sure that Surface refurbish tu memang yang elok lah. Okay, alright. Okay, ini saya rasa last slide saya lah. Jadi kalau ada apa-apa sebarang isu ataupun pertanyaan berkaitan dengan pengoperasian, by all means please tanya kat kami, buat aduan ataupun tulis, boleh berhubungi kami lah di ataupun saya rasa dekat website UCS pun memang ada boleh, memang ada dia punya details lah. Boleh contact saya insyaAllah ataupun staff-staff saya lain. Okay, Cikri, saya rasa sampai situ saja, dan kalau saya bukalah kepada mana-mana yang ada soalan. Okey, terima kasih Cik Hairul Nizam atas ceramah yang penuh dinamik sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Jadi seterusnya kita akan buka peluang kepada peserta untuk bertanyakan soalan sekiranya ada. Mohon jasa untuk memperkenalkan nama, jabatan dan sebelum mengajukan soalan lah. Okey, kalau nak secara lisan boleh on mikrofon anda ataupun tulis di ruangan chat. Dan saya nampak pun dah ada beberapa soalan dah ni. Okey. Yang tadi yang kita boleh ulang balik kot. Macam kesan OS tak melakukan window update kepada 22H2 version tadi. Boleh Cik Nizam. Okey, sorry, yang version baru, patching okey. Ya. Sebenarnya patching ni kalau ikutkan kesannya bila long term, satu dari segi security sebenarnya. Security untuk update untuk OS tu sendiri. Sebab biasanya syarikat ataupun pengeluar lah macam Windows ataupun Mac ataupun kalau you pakai open source itself, memang dia sentiasa keluarkan updates. Dia bukan sengaja keluarkan updates tu, sebenarnya memang bila nampak ada isu, especially security holes yang ada dekat dalam OS itself, memang dia akan keluarkan updates. So memang akan ada kesan, tapi mungkin kalau untuk pengguna biasa dia tak nampak. Tapi untuk orang yang betul-betul fully utilisekan dia punya komputer tu, memang akan ada kesan. Okay. Satu lagi tadi saya nampak ada orang tanya berkenaan dengan masih relevan tak penggunaan hard disk berbanding SSD untuk kegunaan sekarang. Saya rasa masih relevan. Cumanya bergantung kepada penggunaan untuk apa. Okey, let's say katakan sekarang ni kita nak backup gambar ataupun data yang kita tak perlukan movement ataupun memang kita tak selalu buka. Okey, backup apa semua yang that one by all means please simpan dekat hard disk. Okay, sebab kita jarang buat kita jarang ada buat connection dengan dia. Maksudnya kita tak ada buat ni dengan dia. Jadi boleh save dekat disk. Jadi hard disk ni kalau ikutkan dekat syarikat luar yang besar, hard disk memang digunakan lagi tapi untuk buat backup. Okay. Alright, lagi satu sebab SSD boleh buat backup lagi laju, tapi sebab kita jarang sebenarnya backup ni bukannya selalu kita buat. Ini bukan backup yang kita buat hari-hari. Okay.
Alright. Okay, Mensyarat kalau macam Cik Nizam, kalau macam Okay. staff-staff yang ada buat kerja proses tinggi, contoh dia macam designer ke, fotografer ke, Okay. yang mana dia banyak load data kan, Alright. itu macam mana? Okay. Yang ini kita bercerita dari segi PC sewa ataupun macam mana? Ataupun grant? PC sewa lah. Okay. Satu PC sewa. Bila kita sebut pasal PC sewa ni sebenarnya kita untuk PTJ itself, bila dia tahu macam memang ada keperluan staff ni memang kena dapatkan high end komputer. Okay, jadi sebenarnya boleh, cuma dia tak melalui sewaan, dia melalui pembelian. Bermakna memang PTJ memang layak, kalau ikutkan daripada garis panduan tu, memang layak untuk dia kemukakan permohonan pembelian. Tapi kena ada justifikasi lah, sebab apa? Okay, contoh macam editing, kita nak edit gambar ataupun memang ada proses rendering. Of course lah PC sewa tu memang sangkut sesuai kan, langsung. tak sesuai untuk buat betul. So memang ada keperluan, memang kena boleh mohon. Sebab sewaan ni kita kena ingat target dia untuk daily usage dia. Right? Okay, Okay, ada soalan lagi. Daripada Encik Rahmat. Assalamualaikum tuan. Boleh tak bagi tahu kelayakan untuk dapatkan grant komputer tu? Lagi satu, okay. dekat staf sokongan boleh dapat grant komputer ni? Mohon pencerahan. Alright, tadi macam saya mention tadi, kelayakan dia untuk grant komputer ni sebenarnya dia mesti at least pegawai grade 41 ke atas lah. Okay, pegawai grade 41 ke atas, kemudian sama ada dia staff akademik yang tetap ataupun belum sah jawatan, ataupun staff non-akademik tetap B, grade 41 ke atas yang dah tetap dan sah jawatan. Jadi saya difahamkan oleh staff semalam baru ada keluar kajian selidik untuk pembukaan grant perkerasan ICT ni kepada staff PNP. Staff sokongan. Jadi saya mohon kalau betul memang nak ataupun memang ada keperluan, saya mohon isi dulu kajian selidik tu supaya at least benda tu ada rekod. Jadi senang mudah untuk bagi infrastruktur ni untuk buat analisa dan mungkin benda tu kita akan bawa ke pihak atasan lah untuk buat kelepasan. Okey, Cik Nizam, ada satu soalan tadi daripada Faridah tertinggal. Laptop grant tu boleh beli kat mana-mana kedai komputer ke atau kena beli dengan syarikat komputer tertentu saja? Laptop ni sebenarnya untuk grant saya cerita pasal grant ni, laptop ni boleh beli dekat mana-mana. Asalkan memang dapat official receipt mengatakan bahawa laptop tu dibeli dekat kedai lah. Kalau kedai jual kasut tu pun memang ada separuh dibuat kedai komputer, tak ada masalah. Memang boleh, tak ada masalah. Okay, sebelum ni memang pihak UiTM ada lantikkan satu syarikat di mana kita kena beli dengan dia. Okay, itu yang lama saya rasa. Selepas tahun 2018 ataupun 2019, tak tahu saya, benda dah bertukar. Bila bertukar konsep beli, claim data tu maksudnya kita beli dekat mana-mana kedai. Tak masalah. Okey. Kemudian ni ada minta daripada Puan Syita, Assalamualaikum. Cadangan nak beli dengan siapa? Saya rasa mungkin sekali lah tu tadi menjawab ya. Betul. Daripada Cik Syazwan, saya tak pasti ni soalan ke kenyataan ataupun dia berkongsi pengalaman. Agak panjang juga nak baca ni. Okey Syazwan. Okey. Bagaimana daripada Marwati, bagaimana jika berlaku kehilangan dalam tempoh 5 tahun bagi pembelian yang menggunakan grant? Jadi macam mana tadi? Kehilangan dia. Kehilangan dalam tempoh 5 tahun. Dia grant sebab kita dah bagi, itu maksudnya atas tanggungjawab sendiri kan? Betul, kalau ikutkan itu adalah tanggungjawab sendiri dan memang kalau ikutkan puan memang tak boleh claim lah lagi, maksudnya tak boleh mohon sekali lagi sehingga tempoh itu tamat lah. Okey, ada satu soalan yang famous yang saya selalu terima adalah dia kata, Cik Nizam, tahun depan saya nak pincin, layak tak saya untuk dapatkan grant? Jawapannya adalah layak, memang layak, tapi dia punya jumlah bukannya 2,000 lah. Dia akan ikut prorate berapa lama staff tersebut masih berada dalam perkhidmatan. Baki tempoh. Okey, ni ada daripada Choi Kerwun. Ini doktor kita lah dekat Fakulti Medik ni. Kalau pernah dapat grant sebelum ni dan sudah tak ingat tarikh atau tahun apa, di manakah kita boleh semak sama ada kita layak apply lagi untuk selepas 5 tahun? Terima kasih. Okey doktor, kalau masa untuk semakan dia punya status tu, doktor boleh masuk ke dalam sistem unit tu. Okey, masuk dalam unit tu, pergi dekat dalam menu grant list tu, dekat situ dia ada state out tarikh bila tamat. Dia akan tulis di situ expire date kat situ. Jadi dekat situ dia boleh buat perancangan lah bila untuk proses seterusnya. Okey, daripada Hazrul, Windows 11 dah stable ke tuan? Masih banyak isu lagi? Saya pakai lah okey je setakat ni. Maknanya saya dah pakai rasa lama jugalah. Daripada awal tu setakat ni okey. Memang stable tu very takut. Saya nak explain
in terms stable tu macam mana, tapi setakat ni saya pakai memang tak ada isu. Saya rasa mungkin ada isu dari segi mungkin kalau user tu sendiri menggunakan hardware yang lama. Mungkin support lah kot. Tapi setakat ni saya pun pakai Ryzen juga, AMD juga, setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Oh, Encik Nizam punya PC sewa? Oh tak, mana boleh dapat PC sewa. Oh, PC ni, Grand? Saya pakai laptop Grand. Oh, laptop Grand. Saya punya PC sewa AMD Ryzen tapi tak boleh nak upgrade kepada 11. Ni A12 Saya stay Pro je lah. Ya? A12 Pro tu ke? Kan? Saya pun tak pasti, tapi AMD Ryzen lah. Oh 2600 itu sebab because of the chipset tu. Boleh Zikri sebenarnya. Cuma kena fresh install. Bukan direct daripada ni lah. Maksudnya kalau folder yang pakai Ryzen. Patch. Bukan daripada maksudnya kita download, kita try run ikut dia punya requirement memang tak lepas. Tapi kalau kita buat fresh install boleh. Alright. Okay. Kita teruskan lagi sebab ada masa lagi. Pensyarah kontrak tidak layak diberi geran. Perlu ke komputer sewa diberi kepada pensyarah kontrak? Kalau kurang yes, dia layak untuk dapat. Okay. Seterusnya, Assalamualaikum. Jika staf diberi geran tapi jika perlu spesifik software untuk kegunaan kerja, boleh ke bahagian ICT bantu? Dan jika laptop geran tersebut ada masalah, kemudian bantuan repair kena pergi keluar ke untuk pengawal saja? Dia nak tanya keluar ke ataupun kepada kita? Baik, tadi saya rasa ada dua perkara tadi yang mention. Satu berkenaan spesifik software tu kan. Spesifik software ni kena tengok satu, software tu memang ada tak di dalam list of software yang you akan beli. Okay, yang ni kita tengok. Kalau ada, insyaAllah kita boleh bagi support lah dari segi macam mana install apa semua. Tapi there are some specific memang macam computational punya software ataupun analytical punya software yang memang user sendiri pakai untuk dia punya projek. Yang tu memang kali ikutkan memang kami tak ada keperkaran. Tapi kalau ada isu, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, yang kedua tadi berkenaan apa Zikri? Repair. Oh, repair. Kalau ada masalah. Kalau ada masalah. Dalam kita orang kami punya job scope, kalau untuk perkarasan pembelian melalui geran ni, kali kurang memang bukan di bawah kami. Tapi apa yang saya boleh cakap, kalau ada masalah, kami boleh bantu dari segi beri nasihat. Apa what to do next? InsyaAllah yang tu boleh, kami boleh bantu. Okay. Saya harap dapat memberi penjelasan lah kepada Encik Johari tadi. Okey, seterusnya daripada Suria Kamis. Assalamualaikum. Kalau ada buat pinjaman pembelian komputer, layakkah dapat geran lagi? Oh tak, satu je. Dapat Satu. Dia kena pilih salah satu. Ini daripada Marlina. Laptop geran, apakah boleh diservis di Infotech? Contoh persian antivirus. Ini mungkin lebih detail sikit kot. Sekali lagi, apa tadi? Contoh persian antivirus dan lain-lain. Kalau yang laptop geran ni boleh diservis tak dekat bahagian infrastruktur? Maksudnya laptop geran kan servis bukan kami buat lah. Maksudnya memang user kena buat sendiri. Tapi kami boleh ajar macam mana nak optimumkan ataupun dari segi best practice macam mana nak servis benda tu. Kemudian dari segi antivirus tu tak ada masalah. Boleh datang untuk kami installkan. Sebab kali ikutkan whatever device yang connected di dalam network UiTM memang perlu wajib ada antivirus lah. Okey, rasanya dah tak ada lagi soalan kot. Saya dah go through semua ni. InsyaAllah tak ada yang termiss ke. Kalau ada yang miss boleh buka mic untuk tanya. Okay. Ada tak? Tak ada Okey, kalau tak ada, dekat dalam chat tu kita dah letakkan link borang kehadiran dan maklum balas. Jadi bolehlah untuk tuan-tuan dan puan-puan isikan borang seperti mana yang telah diberikan. Okey. Jadi ada apa-apa lagi tak Cik Nizam? Oh, tak ada kot.